أجمعين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شكر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi Majelis, Tuan Zawawi, Tuan Pengerusi dan juga ahli-ahli jawatan kuasa Masjid Nurul Takzim Kampung Baru, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, ustazah, pemimpin setempat, seluruhnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Syukur kita kepada Allah SWT karena pada malam ini Allah bagi kita kesempatan untuk berada dalam masjid yang mulia ini. Sama-sama kita salat maghrib berjemaah. InsyaAllah kamu berjemaah. InsyaAllah subuh besok pun berjemaah juga. Zuhur besok berjemaah juga. Mudah-mudahan salat berjemaah ini akan jadi budaya hidup kita. 5 waktu dari malam kita berjemaah. Yang ketinggalan, karena siapa seorang-seorang semayang di rumah, kata Nabi susah. Kata Nabi apa? Walau annakum sallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallifu fi baiti la taraktum sunnata nabiyikum walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalattum. Sekiranya kamu sengaja semayang di rumah kamu, yang mereka tak hadir bermalam ini kerana mereka semayang di rumah mereka masing-masing, maka kamu telah meninggalkan sunnah Nabi kamu. Barang siapa meninggalkan sunnah Nabi kamu, maka sesatlah kamu. Kita sesat. Apa dia sesat? Esok di akhirat itu, kami juga tak jumpa. Lagi kami lagi tak jumpa. Lagi kami tak jumpa. Lagi jauh. Kami lagi jauh. Sudah ada terbang tak jumpa juga. Jadi mudah-mudahan kita jadi budaya hidup kita ni. Solat 5 waktu berjemaah. Masjid ada. Azan. Dan saya ini dijemput untuk datang malam ni memberi ceramah, tajuknya Ma'al Hijrah. Bersama-sama dengan hijrah Nabi SAW. Mudah-mudahan kita dapat iktibar, dapat pelajaran daripada peristiwa ini. Karena peristiwa hijrah ini setiap tahun kita sambut. Setiap tahun ada ceramah selamat datang menceritakan hal ini. Untuk malam ini memulaikan ceramah ini, saya nak bacakan supaya dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 218, ayat 218, surahnya surah Al-Baqarah. Apa kata Allah? Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur
ghafurur rahim. Sadaqallahu azim. Makna ayat itu, innal ladzina amanu, sesungguhnya mereka-mereka yang beriman, wal ladzina hajaru, dan mereka-mereka yang berhijrah, wajahadu fi sabilillah, dan berjuang di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang berharap untuk mendapat rahmat Allah Ta'ala. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Tuan-tuan yang membawa dari ayat ini kita faham, kalau mendapatkan rahmat Allah, kita kena lakukan 3 perkara. Yang pertama kena beriman, yang kedua kena berhijrah, yang ketiga kena berjuang jalan Allah. Ada 3 perkara yang boleh dapat rahmat Allah. Hendak kita nak rahmat Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, hendak kita nak rahmat Allah. Siapa tak nak kenal? Yang mana orang tak nak? Saya nak ke kampung, mana orang tak nak ni? Ya, nak buat apa rahmat Allah? Air boleh minum, nasi boleh mamam. Rahmat Allah nak buat apa? Tuan-tuan dan puan-puan, rahmat Allah itu penting untuk mendapatkan syurga. Dan kita kalau dapat syurga pun semua kerana rahmat Allah. Bukan kerana pahala semayang tadi, bukan kerana pahala kita berjemaah tadi, bukan kerana saya pahala ngaji mana, bukan kerana pahala tentang bukan ngaji. Kalau dapat rahmat Allah barulah layak masuk syurga. Jangan lebih nyanyi saja. Kalau mati fikir mana letaknya, ya pendau ke, jangan Tunaim ke, jangan Tulmawa ke, Darussalam ke, jangan terasa. Tahu terasa? SS, tahu SS? Apa? SS apa? Syok ni. Kita hanya boleh masuk surga kalau Allah datangkan rahmat untuk kita. Hendakkan rahmat Allah 3 perkara. Yang pertama kena beriman, yang kedua kena berhijrah, yang ketiga kena berjuang jalan Allah. Ini 3 perkara nak dihuraikan malam ini. Yang pertama kena beriman, yang kedua kena berhijrah, yang ketiga kena berjuang jalan Allah. Apa kata beriman? Percaya juga. Apa yang nak percaya? Beriman yang 6 tu. Percayakan Allah. Kita percaya 3 kan 3 rukun iman 6 perkara. Yang pertama percayakan Allah, yang kedua percayakan Rasul. Ni mula HP apa ni? Yang tiga, yang dua. Yang ketiga percayakan malaikat. Yang keempat percayakan kitab. Yang kelima percayakan hari kiamat. Dan yang keenam percayakan qadar dan qada. Mesti yang saya betul. Bagaimana yang 6 tu? Berapa peratus? Tentang yang berapa peratus? 100%. Jangan ada syak, jangan ada waham, jangan ada waham. Nak khilaf tak? Jangan ada benda kekurangan itu. Walaupun dia percaya 0.0099999 tak cukup, mesti 100%. Kan? Jadi kena bersemangat. Setelah beriman kena berhijrah. Setelah berhijrah kena berjuang kepada Allah. Barulah diharap untuk layak mendapat rahmat Allah. Itu tentang iman dulu. Iman ni ada 5 peringkat tuan-tuan. Tengok elok. Iman manusia ada 5 peringkat, 5 kategori, 5 pangkat. Yang pertama namanya iman taklid, yang kedua namanya iman ilmu, yang ketiga namanya iman ayan, yang keempat namanya iman hak, yang kelima namanya iman haqiqah. Sekali lagi, ulang saya. Yang pertama namanya iman taklid, TAQLID, taklid. Yang kedua namanya iman ilmu. Yang ketiga iman ayan, ain ya alif nun. Yang keempat namanya iman haq, HAQ, haq. Yang kelima namanya haqiqah, HAQIQAX, haqiqah. Kelima iman. Apa itu iman taklid? Iman taklid itu maksudnya iman ngeko-ngeko, iman patut, iman ngikut-ngikut, iman tak ada dalil.
Iman taklid. Kamu percaya ke Allah tak? Percaya. Mana tahu? Apa kata ada? Mak kata ada. Rasulullah kata ada. Ustaz kata ada. Taklidnya pada manusia. Esok layahnya kata tak ada, dia bukan tak ada juga. Dia tak ada dalam akal pun tak ada, dari nakal pun tak ada, dari otak pun tak ada, dari Quran pun tak ada, dari hadis pun tak ada. Dia hanya percaya berutia. Iman macam ni kata dia kebanyakan ulama belum sah dia. Belum sah. Kalau mati, dia mati belum diterima imannya. Kalau mati, tak terima mati apa? Mati kafir. Orang mati kafir, mana dia? Masuk neraka kekal abadi selama-lamanya. Itu tuan, kena belajar, kenal pada Allah ni. Jangan ikut-ikut dia, jangan patut dia. Kena kenal betul. Allah tu sifatnya macam mana? Sentiasa mendengar, sentiasa melihat, sentiasa mengetahui, sentiasa berkuasa dan sebagainya. Itu sifat Allah, kena tahu. Orang percaya dia percaya, saya babi buta, saya tersebut, ikut dia, jangan. Kena belajar. Setelah itu tuan-tuan kalau ada ustaz-ustaz ngaji bak ujur, qidam, baqa, mu'alafatul hawadith, yang mau bilang silap, dan sebagainya. Jangan jui video tu. Jangan bodoh. Betul-betul kena faham betul-betul. Siapa yang tak faham lagi ujur, qidam, baqa sampai qauluhu mutakaliman, tak faham lagi, hari Isnin esok pergi daftar nama di Tariqah Islam. Kenapa? Kerana cucu kita apa? Cucu kita apa? Ujur qidam baqa tu hanya tak apa? Apa hanya tak apa? Cucu kita apa? Boleh nyanyi betul? Allah wujud qidam baqa mukhalafatul hawadith qiyamu bi nafsi wahdaniyah qudrah iradah ilman hayyun sama basar kalam qadiran muraidan aliman hayyan sami'an Allah basiran mutakalliman. Apa semua? Cucunya apa? Tuanya tak apa lagi. Tak tahu apa wujud qidam baqa tu, tak tahu juga. Itu kalau dah jadi iman taklid, iman ngeko-ngeko. Kalau memang ngeko-ngeko mati tu masuk neraka. Apa kata Allah? Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Dihalau orang kafir tu masuk dalam neraka secara berbondong-bondong. Jadi jangan, kalau boleh jangan iman taklid. Cakap lagi pengetahuan tentang iman. Yang kedua iman ilmu. Itu ilmu, dia ada ilmu. Sekurang-kurangnya ilmu akal. Akal dia ada lagi, akal dia tahu apa dalilnya Allah itu ada, apa buktinya Allah itu ada. Akal dia boleh fikir. Allah ada tak? Ada. Mana tahu? Matahari ada. Mana tahu? Bulan ada. Mana tahu manusia ada? Mana tahu alam ni ada? Alam ni bukan jadi dengan sendiri, ada yang menjadikannya. Ya ke datang. Boleh ke matahari jadi sendiri? Boleh ke bulan jadi sendiri? Boleh ke laut jadi sendiri? Boleh ke gunung jadi sendiri? Mesti ada yang menjadikannya. Siapa yang menjadikannya? Allah. Allah yang menjadikannya. Jadi akal kita terima. Faham kita kat sana? Terima di akal. Akal terwajib. Akal tu tidak menolak. Itu namanya ilmu. Ilmu dah cukup. Iman ilmu dan dia boleh baca ayat Quran betul. Dari Quran dia tahu, dari hadis dia tahu. Apa bukti yang Allah ada? Allah kabul Quran. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Dia dah belajar dalil tu. Jadi yang ni sah, iman dah sah. Kalau iman ilmu dah sah, kalau dia mati layak masuk surga. Cuma kerana dia ilmu tu hanya ada di otak, tak sampai ke hati, tak rasa, tahu tapi tak rasa. Dia faham ni?
Dia tahu dia tapi tak kasih Allah tu ada, tak kasih Allah tu nampak, tak kasih Allah tu mendengar, tak kasih Allah tu berkasih. Lalu dia pun senang digoda oleh syaitan dan iblis. Boleh melakukan maksiat dia, nafsu boleh menggoda dia. Kerana dia hanya ada ilmu tu yang otak aja. Sedangkan dia tak terasa di hati. Tuan-tuan dan puan-puan, orang tak semayang tu dia tak tahu ke semayang tu wajib. Jadi orang tak ada semayang tu, dia tak tahu ke semayang tu wajib. Tahu ke tak tahu? Tahu, tapi saja. Kenapa? Dia tak terasa. Dia tahu nak neraka itu rasa, tapi tak terasa takut nak neraka. Dia tahu di surga itu hebat, bagus, cantik, sempurna, tapi dia tak terasa nak ke surga. Tak ada gairah nak ke surga. Kerana dia hanya tak ada rasa dalam hati. Dia hanya tahu je. Kita tahu je. Kebanyakan kita tahu semayang tu aja, tapi tak semayang ni. Orang azan manusia je. Ya, ada tak manusia apa itu? Sini tak ada lah, di pasal ini tak ada. Tapi ada tak malam apa itu? Orang azan dia mana ni, pasal siapa? Jadi pakai tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus ada nak datang yang suran tu. Jawab pun tak tahu. Ada tak jenis orang-orang itu? Dia tahu ke tak tahu? Tapi belum tahu, dia tak terasa. Hanya tahu je, itu iman ilmu bahaya. Orang iman ilmu dia layak masuk surga tapi masuk neraka dulu. Tak nak? Kena nak kamu, tak nak masuk neraka dulu. Lain-lainnya masuk di surga tak nak? Tak nak neraka kan? Kena kamu, banyak orang nak masuk dalam TikTok. Orang ini nak neraka. Ada. Itu kalau boleh jangan ada neraka lah. Ada iman ilmu, dia masuk neraka dulu. Dah habis dosa dalam neraka, baru dia keluar dalam neraka, dia dapat masuk surga. Dia nama iman ilmu, bahaya. Orang iman ilmu ni bahaya lagi. Hendakkan tak masuk neraka, kena tengok lagi iman. Masuk pada iman ayat. Iman ayat dia dah terasa di hati. Dia tahu kehebatan neraka, tak lalu dia nanggung neraka. Kehebatan Allah, dia tahu Allah tu nampak aja. Dia tahu Allah tu dengar aja. Dia tahu Allah tu ada aja. Dia tahu Allah tu tahu aja. Kalau dia betul-betul sedar Allah tu dengar aja, berani kena mumpai. Tuan-tuan, kalau dia sedar Allah tu nampak aja, berani kena ambil nombor ekor. Ya, tak nombor ekor. Asal 2 minggu ambil nombor ekor. Tu dia tak apa ni. Mana dia nak ambil? Halo. Hanya ambil aja. Masih merosak ketara dengan apa? Allah nampak kita. Tuan-tuan, Allah nampak kita. Kalau dia sedar Allah nampak, berani kena apa? Berani kena berdusta, berani kena nipu, berani kena menyamun, berani kita puasa Ramadan. Tapi ada tak orang tak puasa Ramadan? Ada orang tak puasa Ramadan. Banyak. Jangan kita mama depan tu belakang muka. Saya udah kota hidupnya tu, nampak manusia ni. Tahu tapi tak rasa. Kalau dia sedar Allah tu dengar aja, berani kena kumpat. Berani kena berdosa. Berani kena syirik. Dan kalau dia tahu neraka dia ada, berani kena melakukan perkara yang menyebabkan dia masuk neraka. Itu iman ilmu ya. Iman ilmu sah. Boleh masuk surga tapi masuk neraka dulu. Tahu dah tuan-tuan dan puan-puan, neraka ni Allah sediakan untuk orang yang neraka ni. Selemah-lemah api neraka adalah 20 kali ganda lebih kuat daripada sekuat-kuat api dunia. Faham ke ayat ni? Selemah-lemah api neraka, yang paling budi, yang paling koman, yang paling tak kuat, yang paling lemah,
70 kali ganda lebih kuat daripada sekuat-kuat api dunia. Api dunia apa yang lebih kuat? Ya Allah, tu dah tahu apa yang lebih kuat di dunia ni. Api rokok. Api rokok yang paling kuat dalam dunia ni. Apa ya? Belum tahu. Apa kan? Bagi saya lah, laser. Tahu laser? Laser macam orang welding. Dari mana tak? Api orang welding tu. Kena besi yang jadi besi ya? Cahaya. Itulah. Sedangkan api neraka itu yang paling lemah, yang paling tak kuat, yang paling kunci, yang paling koyok, yang paling lah 70 kali ganda lebih kuat dan sekuat-kuat api dunia. Tak lagi dia. Kena ditahu tu. Itu iman ilmu kan? Dia tahu benda tu dasar tapi dia buat juga. Jadi jangan lagi iman ilmu tu bahaya. Nakkan tak masuk neraka kena atas untuk cakap lagi. Nama iman ayat. Iman ayat. Sebab betul ayat. Jangan ayat. Jangan ayat. Kata iman ayat. Ain ya alif nun. Koma a y a n. Ayat ya. Iman ini dah terasa di hati. Dia tahu dah. Dia tahu Allah tu nampak aja. Dia tak berani melakukan perkara yang boleh menyebabkan Allah marah. Dia tahu Allah tu dengar je. Dia tak berani menyebabkan perkataan yang boleh menyebabkan Allah murka. Dia tahu Allah tu tahu je. Niat dalam hati nak buat maksiat pun tak berani. Kan dia iman ayat. Terasa Allah tu maha dengar. Terasa Allah tu maha melihat. Terasa dengar tu Allah mengetahui. Semua tahu lah kan. Kalau dia betul-betul tahu tak berani melakukan perkara maksiat. Kenapa? Kerana dia tahu Allah dengar je. Allah tahu je. Allah nampak je. Ini tahu tapi tak terasa. Tahu tapi tak terasa. Itu yang sanggup dia melakukan maksiat tu. Kalau tidak, takkan penuh penjaga. Orang jaga tu ada yang mencuri, ada yang cat dadah, ada yang merogol, ada yang berzina, ada yang merampak, ada yang menyamun, ada yang rasuah. Bukan dia tak benda orang tu buat juga. Kerana imannya hanya ilmu, tak sampai ke hati, tak terasa. Dia hanya tahu tapi tak terasa. Jadi orang yang iman ayat ni dia terasa, tak berani melakukan perkara-perkara maksiat. Iman ayat terasa neraka amat dahsyat, rasa surga amat bagus, gairah nakkan surga. Jadi dia melakukan perkara-perkara yang boleh menyebabkan dia masuk surga saja. Tak melakukan perkara yang menyebabkan dia masuk neraka. Cuma orang iman ayat ni dia lambat masuk surganya. Kenapa? Kerana dia memiliki harta-harta yang perlu dihisap. Kena cek. Kena cek apa saja kamu ada dalam dunia ni, semua ada akan ditanya. Terima kasih baca apa? Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Ada orang namanya ni. Surah At-Takasur. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kamu akan ditanya tentang apa saja nikmat yang diterima dalam dunia ni. Rumah ada berapa? Rumah sewa ada berapa? Homestay ada berapa? Toka ada berapa? Motor ada berapa? Jawabah ada berapa? Kebun ada berapa ekar? Kelapa sawit ada berapa bidang? Semua kena tanya. Apa saja kamu miliki dalam dunia ini semua kena tanya oleh Allah. Jadi bila ditanya itu lambat masuk surga. Cek aja. Walaupun halal, tapi lambat masuk surga. Macam kita turun dari kapal terbang, ada tak custom check, tuan-tuan? Kita turun dari kapal terbang, ada tak cek custom? Tak dengar mana? Tak jawab apa? Ada set? Kalau melanjang, jubek ada apa tak ada? Apa kena custom tu? Jalan lah balik, ya tak? Ya ke tak? Tapi kalau nolak 18 troli, 18 troli soalan, betul? Penuh duit kita betul-betul. Lambat ke cepat masuk surga. Lambat jadi cek satu orang ni ya. Satu. Kata apa? Berjam-jam. Jadi
Begitulah kita. Kalau itu sebab tuan-tuan dan puan, orang kaya yang bertakwa, nama dia tu. Orang kaya yang bertakwa lambat masuk surga berbanding dengan orang papuk langit yang bertakwa juga. Berapa lambatnya? 500 tahun lambatnya. Orang miskin yang bertakwa itu masuk dulu. Kerana dia tak dapat. Tak ada nasihat dulu. Dia terus masuk surga. Tapi orang kaya yang takwa dia ada. Tokar ada berapa, rumah saga ada berapa, dalam bank ada berapa. Semua satu. Kerana Nabi kata halaluha hisabun. Yang halal itu akan dihisab. Wa haramuha iqabun. Yang haram itu akan disiksa. Jadi orang kaya yang bertakwa lambat masuk surganya berbanding dengan orang miskin yang bertakwa. Berapa lambatnya? 500 tahun lambatnya. Patut kita kesian dengan orang kaya. Kesian dengan orang kaya. Lambat masuk surga. Jangan dengki. Kita dengki dengan orang tu kaya. Dia semua ada. Dokar ada, motor ada, rumah ada, duit ada, rumah ada. Jadi kalau itu dengki namanya. Jangan dengki. Patutnya kita bertuah. Setiap apa tak ada. Lambat. Dia lambat kayaknya. Lambat masuk surga. Kita semua masuk surga. Itu ada antara orang yang masuk surga tanpa hisab ialah orang yang sangat miskin tapi redha dengan kemiskinannya. Tak ada penasihat. Iman ayat. Yang keempat. Udah lupa mana? Udah lupa nak ngajuan. 5 tadi. Yang pertama taklid, yang kedua ilmu, yang ketiga ayat, yang keempat hak pandai. Muncul ada yang pandai. Iman hak, HAQ. Iman para sahabat. Iman wali-wali. Sentiasa ada. Tanda-tandanya apa? Sebut nama Allah bergemetar jiwanya. Tanda. Allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Yaitu mereka-mereka yang apabila disebut nama Allah bergemetar jiwanya. Betul. Subhanallah. Katalah, komanda, subhanallah Allah ada betul. Tuan-tuan, yang dibawa oleh zikir alat surah ada. Sebut nama Allah ada betul tak? Ada yang ada tu. Ada betul sebut nama Allah. Ada yang tinggalin. Ini Allah kata ni. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu disebut nama Allah bergemetar jiwanya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan bila dibacakan mereka ayat Allah itu mereka bertambah iman mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka menyerahkan diri mereka kepada Tuhan mereka. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka juga mendirikan sembahyang dan menafkahkan sebagian dari harta dia di jalan Allah. Ulaika huwal mu'minun haqqan. Itulah dia orang yang beriman, yang benar-benar beriman. Hak betul, iman hak. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Bagi mereka itu ada pangkat di akhirat dan bagi mereka rezeki yang paling mulia. Apa rezeki yang mulia? Syurga. Ada janji ke syurga bagi mereka. Iman hak, iman para sahabat, iman wali-wali. Ada iman apa tu? Sebut nama Allah mengencar jiwanya ada. Nak tahu mana? Allah ada. Tapi yang takut. Asal ada yang takut. Ada. Allah ada. Mengencar. Ada. Kalau ada. Allah. Sate. Dengan sate bukan nama sate lagi. Dengan sate terlebih hebat Allah. Allah mempelam melilihi ilmunya. Patutnya disebut nama Allah bergemetar jiwanya takut. Macam sahabat-sahabat dulu, sebut nama Allah bergemetar jiwanya. Kita tak ada. Saya pun tak ada. Tentang sama dia katakan saya dah nengok mana ke orang nengok. Iman bukan hak ya. Dan nak kamu ini kamera tu. Bila saya tangkap kamera ni, satu dunia boleh nampak ni. Ni TikTok no. Satu dunia boleh nampak ni.
Orang yang masuk surga tanpa hisab kerana sebut nama Allah bergementar jiwanya. Sabar katakan, mana nak kamu mana orang? Ngaji iman hak ya. Paling koman, paling kudi, paling curut, paling tak guna, paling lemah bila diseru dari masjid ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia ketuk. Kerana nak datang menyahut Quran itu. Itu ada iman itu. Saya faham dia kata ni. Bila dia seru dalam masjid ni, dia usaha untuk mendatangkan, untuk menyahut Quran itu. Ada imannya. Kalau nehi, dia tahu apa nehi. Sebut Allahu Akbar, Allah. Masa tu tak betul. Pergi kedai. Nak beli rokok. Masa itu orang tengah azan, dia pergi ke kedai nak beli rokok. Ada iman ke namanya? Agak-agak ada waktu tak ada iman macam tu. Kenapa nak beli rokok? Sebab rokok dan rokoknya. Tapi nak tanya lebih banyak boleh tanya. Rokok tu apa hukumnya tuan? Dah tak panggil nyebut mak. Dia semua. Apa hukum merokok? Makruh. Ya ke? Dengar dulu. Hukum merokok dalam Islam ada haram. Dengar dulu. Siapa bangkit? Siapa bangkit? Ini cabarannya. Kalau nak tahu bini katanya, saya akan bagi jawabnya. Ya. Siapa mengatakan makruh dan merokok tu? Ya. Hukumnya haram. Apa dia haram? Apa dia haram? Dibuat berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Kedudukannya mesti ditinggalkan. Rokok. Dibuat berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Kedudukannya mesti ditinggalkan. Jangan merokok. Kerana dia haram. Haram itu berdosa. Kalau Allah tak ampun ke dosa itu, mana perginya? Kalau Allah tak ampun ke dosa itu, mana perginya? Ke neraka sebenarnya. Mana ustaz yang kata rokok itu makruh, itu dia ustaz tu merokok tu. Hantar marah-marah mereka. This is my first time here. Hantar marah-marah. Lain kali jangan panggil kita. Benda haram-haram ya. Semua ulama mengatakan haram. Tak ada ulama mengatakan makruh ya. Persatuan Ulama Malaysia mengatakan haram. Yusuf Qardawi mengatakan haram. Tiba-tiba Ustaz Malaysia ni mengatakan makruh. Alright. Ada ya. Jadi iman hak. Yang kelima, iman haqiqah. Bukan aqiqah, haqiqah. H-A-Q-I-Q-A-H. Bukan aqiqah. Aqiqah tu nyembelih. Nyembelih lembu, nyembelih khabar, nyembelih unta, nyembelih kibar. Itu aqiqah. Ini haqiqah. Ini tak ada. Kita tak ada, bukan saya kita. Ini iman Rasul-Rasul. Iman Nabi Musa, iman Nabi Ibrahim, iman Nabi Isa, iman Nabi Nuh, iman Nabi Sulaiman. Lebih-lebih lagi iman Nabi Muhammad SAW. Iman haqiqah namanya. Sebut haqiqah. Bukan aqiqah, haqiqah. Iman Rasul-Rasul. Iman yang sentiasa naik, gerak naik, tak ada turun naik, tak ada. Naik ada. Tak pernah berkurangan imannya. Macam Nabi Musa. Macam-macam dia ancam oleh Fir'aun, tapi dia tetap mempertahankan imannya. Nabi Isa pun begitu juga. Macam-macam diancam oleh Namrud, tapi kan Yahudi. Dia tetap mempertahankan imannya. Begitu iman Nabi Ibrahim, itu Namrud. Namrud mengancam dia, mengubur dia, tapi dia tetap mempertahankan iman. Dia iman haqiqah namanya. Sentiasa naik, turun-turun. Ini iman tuan-tuan. Yang pertama, kehendakkan rahmat Allah tadi mesti ada iman sepaling kurangnya iman ayat. Dengar dulu.
Paling common iman yang dia miliki mesti iman apa? Ayan, iman yang terasa di hati. Iman yang terasa di hati itu dia tak berani melakukan maksiat. Dia tak berani meninggalkan yang disuruh oleh Allah Taala. Tak berani meninggalkan sembahyang. Tak berani nyemua kain ketang dada. Tahu ni ketang dada? Siapa? Orang lelaki perempuan? Perempuan lah. Nyemua kain ketang dada. Dia masih lah nak lalu. Tahu ketang dada apa? Bukan ban. Tak berani. Kerana dia tahu benda tu haram. Paling kebanyakan iman ayat. Atau iman hakikah. Iman hak. Bukan hakikah, iman hak. Ada iman hakikah. Hakikah itu iman Rasulullah ya. Ada iman. Setelah beriman tuan-tuan dan puan-puan, kena berhijrah. Apa itu hijrah? Pindah. Perpindahan dari Mekah ke Madinah namanya hijrah. Waladzina jaharu. Innal ladzina amanu waladzina hajaru. Bukan jaharu, waladzina hajaru. Wajahadu fi sabilillah, dan berjihad dengan Allah. Yang kedua tadi mesti berhijrah. Hijrah dah habis. Itu zaman Nabi dan para sahabat. Ketika itu dah tak ada lagi hijrah sana. Pindah dari Mekah ke Madinah, itu namanya hijrah. Tapi hijrah itu tak ada dah, tak ada. Kata Nabi, la hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah setelah pembukaan Mekah. Sampai dah menang Mekah, tak ada lagi hijrah. Walakin jihadun wa niyah, yang ada jihad. Berjuang dengan Allah dan niat untuk berjihad. Ada dah. Jadi hijrah yang benar-benarnya dah tak ada. Tapi hijrah itu sampai bila-bila ada. Itu bukan hijrah fizikal, hijrah hati. Kalau dulu malas benar pergi masjid, bila dia berhijrah dia datang masjid. Faham ni? Dia datang masjid mana dia hijrah tu? Dulu malas nari rajin, hijrah tu. Dulu seorang-seorang dengan rumah ni berjemaah, dia hijrah tu. Dulu nyemua kain ketang dada, kenapa? Nutup aurat, hijrah tu. Tak faham lagi? Dulu perangkai nak metro, itu nak metro, nak marah aja. Ustaz ngaju lambat pun marah, ustaz ngaju cepat pun marah. Cepat pun ustaz tak ngaju, tak berbalik, endro pun tak bagi tu katanya. Tahu endro? Marah saja. Lambat pun marah, ustaz pun belum ngaju. Geram namanya. Tak udah bunyi dah tu. Ngaju lagi ni. Ini nak metro aja, tu nak metro. Bila dia hijrah, dia tak ada jadi pemarah dah. Dia jadi penyantun, jadi penyabar. Kalau duduk kedekut, bakhil, tangkai jerin, tarik hidung, masin, lagi, cikek. Cuba tuan-tuan, cikek. Jangan cikek, tuan-tuan. Jangan ciku, tuan-tuan. Jangan ciki, tuan-tuan. Singkat. Malah hendang betul. Apa malah? Baca saya tu. Wadduha wal laili idza saja singkat. Apa namanya? Singkat. Dulu kedekut singkat bakhil, tangkai jerit tak ada masin, sekarang dia jadi pemurah. Itu hijrah tu. Waladzina hajaru tu dia berhijrah tu. Dulu penakut, semua takut belakang. Menarik? Berani balik. Dulu tak ada malu, nanti dia pemalu. Itu hijrah namanya. Itu zaman Rasul dulu memang ada hijrah. Dia dan para sahabat berhijrah dari Mekah ke Madinah. Hijrah ini banyak dia punya fadilat, banyak dia faedahnya. Di antaranya hijrah itu menggambarkan kasih sayang mereka kepada Rasul. Malam tu nak berhijrah. Nabi itu umur sudah dikepung 40 pendekar sudah mengepuh nak bunuh Nabi. Lalu Nabi kabur pada Ali. Ali itu sepupu dia, natu dia. Masa itu belum kahwin dengan dia tu.
Nah, dia kata Ali, kamu malam ini tidur atas kaki aku ya. Kamu tidur atas kaki aku. Kenapa ya Rasulullah? Aku nak berhijrah, nak pergi ke Madinah. Biar nama kan dia datang, dia nak bunuh aku ni. Dia datang tengok nama kamu, tengok ingat dia apa? Kamu takut kan? Baiklah ya Rasulullah. Tengok, diturut apa kehendak Nabi tu. Ya Rasulullah, baiklah ya Rasulullah. Aku ikut perintah kamu. Dia tidur di atas kaki Rasulullah. Rasulullah dah talak dah pergi apa ni? Pergi ke Madinah. Bila datang orang Yahudi tu nak bunuh Ali, tentu bukan nak bunuh Ali, nak bunuh Rasul. Tentu Ali, bukan dia. Tapi orang Arab ni satu je, bila dia datang untuk satu tujuan tu, tak dapat dia tak pula lepas keram dia tak ada. Kalau kita tak apa Nabi tak apa Muhammad tu Ali wali dia. Cincang Ali tu jenis tak dilepaskan Ali. Begitulah kasihnya Sayyidina Ali itu kepada Rasulullah. Kalau kita ada kawan lalu ke berkorban macam dia tu, lalu ke berkorban Ali. Kalau saya ada kawannya, kalau saya ada kabar dia Nabi Muhammad, wahai Ustaz Ibrahim, kata Nabi Muhammad, kamu tidur atas kaki aku ya? Kenapa ya Rasulullah? Karena dia nak bunuh aku kata. Dia nak bunuh aku ni, sampai dia kamu takut. Aku jawab saya kata, oh dia nak bunuh Rasulullah, aku nak gantikan dia. Ini tak. Kalau saya kan, faham dia kata ni? Ini dia sanggup. Biar Rasulullah, aku sanggup melakukannya kan? Itulah kasih mereka kepada Rasulullah. Sanggup mempertahankan, mengorbankan jiwanya karena nak mempertahankan keselamatan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah berjaya. Ini di antara fadilat-fadilat hijrah. Berjaya menyatukan orang yang berada di Madinah dan orang yang datang dari Mekah. Yang dia ada Madinah dipanggil Ansar, orang Ansar. Yang memang ada di Mekah tu, yang datang dari Mekah tu muhajirin, orang muhajir, orang berhijrah. Ya Rasulullah bagi arahan, orang Ansar mesti terima orang muhajirin tu dan bantu mereka. Apa saja keperluan mereka kamu bantu. Ini orang Madinah tu memang dia memang berada di Madinah, dia memang Ansar ya. Kamu bantu. Jadi dia jadikan seorang orang muhajirin itu sebagai saudara angkat kepada seorang orang Ansar. Yang ini jadi seorang saudara angkat ini, orang ini saudara angkat ini, orang saudara semua itu. Mana yang ada RM2 dia bagi RM1 seorang. Satu untuk orang muhajirin, lagi satu dia pakai sendiri. Boleh buat? Boleh buat ke tak? RM1 kan tak boleh. Boleh lah. Siapa yang ada RM3, RM1.5 dia pakai, RM1.5 bagi orang muhajirin. Boleh buat tak? Boleh. Siapa yang ada 2 buah hongo, satu dia pakai, satu dia bagi kepada orang muhajirin. Boleh buat? Boleh kan? Dia ada 2 buah hongo, satu dia bagi orang muhajirin, satu dia pakai dengan keluarga dia. Boleh? Sebuah lah. Siapa ada 2 bidang kebun tanah, ni tanah ini ada, dia ada tanah ini juga, dia bagi satu sebidang tanah tu kepada orang muhajirin, dia pakai sebidang tanah. Ada? Kebun nelayan ada? Sebuah lah ya. Malahan tuan-tuan dengar satu cerita. Ada seorang sahabat namanya Sa'ad bin Rabi'. Rabi' itu 4 ada jadi Al-Rabu dengan Sa'ad bin Rabi'. Dia ambil saudara angkat dia yang bernama Abdurrahman bin Auf. Orang dengar? Dia orang dengar nama Abdurrahman bin Auf. Korporat masa tu, kaya raya. Dia jadi Abdurrahman bin Auf tu saudara angkat dia. Dia khabar kepada Abdurrahman bin Auf tu, wahai saudara, aku tahu kamu tu kaya dulu di Mekah, tapi kamu datang ke Madinah suatu perkara. Keluarga kamu tinggal, isteri kamu tinggal, anak-anak kamu tinggal, kebun-kebun kamu tinggal. Aku nak bantu kamu. Aku nak bantu kamu.
Aku tahu kamu apa tak ada. Kamu ketinggalan semua apa yang ada pada kamu tu. Jadi malamnya akhirnya aku nak istirahat, aku nak bantu kamu. Aku ni ada 2 orang isteri. Aku ada 2 orang isteri. Ya, kamu pilih kamu hendak antara 2 orang isteri aku dan aku ceraikan dia dan kamu boleh kahwin dengan dia. Siapa boleh buat kaya? Siapa boleh ikut kepercayaan Sa'ad bin Rabi' nak kenal? Orang tak kan? Apa nak bagi dia seorang aja dia? Kalau ada 2, apa nak kata dia? Kalau ada 2, apa kata dia? Saya ada 2 orang isteri. Kamu ambil lesi saya tu yang dia aku punya. Ya ke tak? Itu kasih sayang mereka pada tu. Jadi ini pengajaran yang didatangkan oleh Rasulullah kepada Ansar dan Muhajirin. Sehingga mereka tu sanggup berkorban harta, berkorban nyawa dan sebagainya. Tengok macam dia Ali tu sanggup mempertahankan mempertahankan akidah tu. Sanggup dia kena bunuh tak apa, kerana nak mempertahankan Nabi Muhammad SAW. Itu di antara hikmah yang didatang oleh peristiwa hijrah ya. Itu yang kedua. Yang pertama tadi bagaimana? Yang kedua berhijrah. Yang ketiga hendaklah berjuang di jalan Allah. Wajahadu fi sabilillah. Kita ni hendaklah berjuang dengan Allah dengan harta dan jiwa-jiwa. Ini Allah kata ni, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang yang beriman, mahukah kamu aku sebutkan, aku cerita khabar kepada kamu 3 perkara yang boleh kamu lakukan kalau kamu dah lepas dari azab yang pedih. Iaitu yang pertama, kamu beriman dengan Allah dan kamu beriman dengan Rasul. Yang ketiga, kamu kena berjuang di jalan Allah dengan hati kamu dan diri kamu. Itulah yang lebih baik kamu jika sekiranya kamu tahu. Jadi kena berjuang dengan Allah. Apa sahaja yang kita miliki, kita gunakan di jalan Allah. Faham kita kat sana? Ada harta, digunakan jalan Allah. Ada masa, digunakan di jalan Allah. Ada tenaga, digunakan di jalan Allah. Ada ilmu, digunakan juga di jalan Allah. Bila kita gunakan benda itu, kalau kita mati dalam benda itu, cari kita masuk surga tanpa hisab. Ada wajahidu fi sabilillah. Bila ada 3 ini, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka itulah yang mengharap untuk mendapat rahmat dari Allah. Bila dapat rahmat, apa dia? Apa keuntungan dapat rahmat? Dapat masuk syurga ya? Dapat masuk syurga. Kerana kita kalau masuk syurga hanya dengan rahmat Allah, bukan dengan ibadah kita. Jadi, kita nak syurga. Tuan-tuan dan puan-puan, kita nak syurga. Syurga ada berapa? How many paradises are there? Berapa? 8. Syurga ada 8. Neraka ada berapa? 7. Syurga ada 8, neraka ada 7. Itu menandakan kasih sayang Allah, rahmat Allah mengatasi kemurkaannya. Maka ada 7 saja. 8 syurga sama. Yang pertama Firdaus. Ada orang nama Firdaus? Nama syurga tu. Yang kedua Jannatul Adnin. Orang nama Adnan nama syurga tu. Jannatul Adnin. Yang ketiga Jannatul Ma'wa. Sebab betul tak? Ma'wa. Yang Ma'wa tak betul. Ma'wa tu girlfriend. Macam orang Kedah, macam orang Pulau Pinang. Jannatul Ma'wa. Setiap minggu kita imam baca. Ammal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Orang tahu tak? Setiap minggu dulu kita baca dari mana? Jannatul Ma'wa. Yang keempat Darussalam. Itu pun imam satu pimpin kita. Darussalam. Yang kelima Jannatul Na'im, penuh nikmat. Yang keenam Jannatul Khuld, kekal. Cantiknya kekal, handsome-nya kekal, bahagianya kekal, kekuatannya kekal. Jannatul Khuld, khuldi itu kekal ya. Yang tujuh Jannatul Jalal. Orang nama Jalal dalam syurga agung. Nombor 1 je untuk jalan.
Dan yang 8 jannatul qarar. Qaf ra alif ra. Tenang, aman, tenteram atau qarar ya. Itu 8 surga. Nak yang mana? Tuan-tuan, ada 8 surga Allah sediakan untuk orang yang beriman dan amal soleh. Nak yang mana? Yang mana? Tak dengar? Semua pandai. Betul tu. Nak semua ya. Kalau dia kata jannatul firdaus yang lain tak nak ke? Dia nak jannatul naim yang lain tak nak ke? Nak semua. Kerana kita di surga berapa lama tuan-tuan? For how long are you going to be in paradise? Berapa lama? Selama-lamanya. Forever and ever and ever and ever and ever and ever and ever. Habis-habis. Dia tak rasa yang kamu tak? Dia bukan ada tempoh masa. Okey. Nak kira berapa? Nak kira berapa? 7. Yang pertama Jahannam. Sebut betul tak? Jahannam. Jangan Jahannam. Orang lain sebut Jahannam. Tak betul. Jahannam. Yang kedua Jahim. Yang ketiga Saqar. Untuk kata semayang Saqar. Yang keempat Sa'ir. Bukan Sa'ir ya Sa'ir. Sa'ir. Untuk orang yang kita tutup dada ke belakang, ambil dari belakang. Dia masuk menerangkan namanya Sa'ir. Itu nombor 4. Yang kelima namanya Hutamah. Kalla layum bazanna fil Hutamah. Yang kelima. Yang keenam Hawiyah. Yang kedua Lazah. Sekali lagi, yang pertama Jahannam, yang kedua Jahim, yang ketiga Saqar, yang keempat Sa'ir, yang kelima Hutamah, yang kelima Hawiyah, yang keenam Hawiyah, yang kelima Hutamah, yang keenam Hawiyah, yang ketujuh Lazah. Yang mana tak? Yang mana tak tuan-tuan? Pilihlah salah satu. Mana yang tak nak ya? Tak ada kita nak ni. Jadi kalau boleh jangan kita itu yang kita baca waqina azaban nar. Ada. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ada 7 neraka, 8 surga. Jadi mudah-mudahan kita dapat surga yang kita idam-idam itu dan lepas dari neraka. Rasanya cukup kalau dah dekat 9 dah bunyi dah pun. Ada yang dah marah ni, pilih nak berhenti. Berhenti saja. Baik, sebelum saya berhenti, ada siapa-siapa nak bangkang? Has anybody got any objection? Ada? Tak ada? Setuju belakang? Setuju rokok tak haram? Sekali lagi, setuju ke rokok tak haram? Tapi tak setuju ke lain? Setuju? Alhamdulillah. Ada siapa-siapa nak tanya? Has anybody got any problem to ask? Berdiam mereka. Ada kita ada? Tak ada? Tak ada? Tak ada? Tak ada? Tak ada? Oh 5 kali tak ada. Tak ada tu? Alhamdulillah. Banggalah saya. Kenapa bangga? Kenapa bangga? Dapat murid yang bijak-bijak. Asal dia ajar dapat. Dia ajar dapat. Dia ajar dapat. Dia ajar dapat. Mana cari? Hanya ada di masjid Nurul Takzim. Mana? Kampung Baru. Tempat lain tu semua tak pandai. Di sini semua pandai belakang. First time datang, kali pertama saya datang, semua pandai belakang. Saya ajar dapat. Saya ajar dapat. Banggalah saya. Baik, sekian dulu. Ampun ya, awak aja yang jerit tu bukan yang marah tau. Jerit tu apa? Supaya majlis ni majlis ni segar. Kalau tidak mana lagi ya? Kalau tak tering tu lah. Mula dia mengganggu. Supaya segar sekarang ni ada yang ngantuk angkat tangan. Segar tak? Faham dia tak? Alhamdulillah ya. Jadi sekian dulu. Salah silap minta ampun dan maaf. Mari kita sama-sama berhijrah. Hijrah tu artinya tukar ke arah kebaikan. Change for the better. Dulu malam jadi rajin. Dulu kedekut jadi pemurah. Dulu perampai jadi apa? Perampai. Lawannya apa?
sabar, penyantun. Itu namanya berhijrah. Dan kita berjuang dengan Allah. Apa saja yang kita terima, jadi itu perjuangan dengan Allah Taala. Sekian dulu, aku maaf sekali lagi. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa sairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.